percubaan Sekejap, 1. ibu tutup lagi. Okey. Percubaan 1, 2, 3. Percubaan 1. Milih Buka audio dia. pengarah Pusat Pembangunan Sistem dan Kejuruteraan SDEC, dan beliau juga merupakan seorang ahli akhlak. Betul apa pun je? Pusat Pembangunan Sistem dan Kejuruteraan. Alhamdulillah. Boleh mengajar saya? Dengar. Ya. Jadi saja insyaAllah tajuk kita bagi kali kedua ini adalah motivasi kerja berganda di bulan Ramadan. Salam ceria, ya. Salam mahabbah, salam barakah. Terima kasih kepada pihak Tuan Moderator yang juga merupakan Tuan Presiden bagi Akrab Mesir. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Akrab Mesir kerana menjemput dan memberi peluang kepada saya mungkin berkongsi sedikit pagi ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk mungkin sedikit pengalaman panjang mungkin mentadbir di aspek terutamanya insyaAllah. So untuk
tajuk kita hari ini sebenarnya tajuknya agak orang kata mencabar sebenarnya, cuma sangat dekat lah dengan saya lah motivasi kerja berganda di bulan Ramadan, benarkah? So insyaAllah kita akan lihat sama ada motivasi kerja kita akan berganda sepanjang bulan Ramadan ini, insyaAllah. Mungkin saya kalau kita sebut tentang motivasi kerja, sebenarnya sangat signifikan, sangat dekat lah di hati semua lah ya. Mungkin sebelum kita nak pergi jauh Tuan Moderator, mungkin saya nak tanya jugalah kepada Encik Fauzi saya mungkin kita mengambil satu senario di sini. Contohnya pagi tadi Encik Fauzi berjumpa dengan salah seorang staff staff di bawah seliaan lah. Mungkin wajahnya sangat orang kata mungkin muram So apa pandangan pertama Encik Fauzi sebagai orang kata pegawai yang mengelia, dan apakah pandangan dia, kita nak tahu apakah pandangan dan apakah bentuk soalan yang mungkin muncul daripada Encik Fauzi. Mungkin Encik Fauzi boleh beri sedikit pandangan berkenaan senario tadilah. Alamak, orang pertama kena soal hari ni. Okey. Jadi, ialah kalau kita tengok staff kita macam tu, yang pertama mungkin kita tanya dia ada masalah ke, ya. Mungkin kenapa dia tak ceria. Yang tu lah kot, kita nak tahu apa permasalahan dia yang menyebabkan dia berwajah macam tu. Mungkin kita nampak ada yang tak kena kot. Macam tu lah agaknya. So, okey. Jadi kalau kita lihat tadi lah Cik Fauzi dan juga rakan-rakan, sebenarnya bila kita berkomunikasi sebenarnya kita berhubung dengan individu ataupun dengan rakan sejawat melalui emosi yang ada. So kita boleh lihat sama ada mood kita panggil mood lah ceria ataupun sedih Tadi mungkin staff tadi dalam keadaan sedih mungkin disebabkan adalah satu dua perkara yang berlaku di rumah ataupun mungkin di tempat kerja sendiri mungkin tidak selesa dengan rakan sejawat dan sebagainya. So kalau kita lihat individu ini mereka mempunyai 12 emotional drivers So kita boleh lihat di sini kita ada 12 emotional drivers. So setiap daripada kita, termasuklah saya termasuklah even kita kata Nat Chancellor kita even kita kata Perdana Menteri kita sendiri So setiap individu itu mempunyai emotional drivers tersendiri dan dominasi setiap emosi itu akan akhirnya menterjemahkan kepada tingkah laku. So kita boleh lihat di sini memanglah kita kata manusia itu berpandukan akal itu definitely nombor satu lah. Tetapi dia sebenarnya juga didorong oleh 12 emosi inilah dan menyebabkan kepada berlakunya tindak tanduk menyebab berlakunya motivasi kerja yang tinggi kita boleh dengar motivasi kerja tinggi, rendah dan sebagainya lah. Okey. 12 emotional drivers di sini kita boleh lihat keakuan, cemerlang, sumbangan, tanggungjawab, kasih sayang, perkembangan, cabaran, kepelbagaian, pengiktirafan, selamat, pencapaian dan juga kekawalan. So setiap dari kita ada 12 emotional drivers ini yang akan menterjemahkan diterjemahkan dengan tindak tanduk seseorang itu siapakah dia so kalau kita lihat Tuan Presiden kita kenapa dipilih sebagai Tuan Presiden, definitely kerana ciri-cirinya kerana ciri-ciri emosinya So
So yang menyebabkan kenapa seseorang individu itu berada pada satu-satu state ataupun tahap emosi itulah. Ya. Okey, kalau kita lihat di sini keakuan. Keakuan di sini dia menunjukkan akulah, aku. So aku di sini maknanya memiliki maknanya tahap confidence yang tinggi Okey, cuma 12 emotional drivers ini kalau kita lihat perlu adanya tolerate kita kena toleratekan, kita kena balancekan ke 12 emosi inilah sebab sekiranya kita ambil contoh keakuan ini tahap confidence yang tinggi tu bagus, tetapi apabila terlalu tinggi dia akan menyebabkan ego kita rasa sangat hebat dan sekiranya dia terlalu rendah menyebabkan kita rasa macam di situlah rasanya tak nak buat keputusan tak berani untuk membuat keputusan dan sebagainya. So kita kena kenal pasti setiap individu kena kenal pasti apakah 12 emosi yang kita ada ini, di manakah yang kita perlu dominan, di manakah yang kita perlu selaraskan. So kalau kita melihat individu yang cemerlang, saya ambil contoh cemerlang ni biasanya Tuan Presiden orang cemerlang ni dia memang ni dia terbaik terhebat macam Tuan Presiden lah ter ni maknanya dia nak lakukan apa-apa mesti terbaik. So bila kita ada staff di bawah seliaan kita untuk mereka yang bersifat cemerlang ini, sekiranya kita dapat identify lah so itu satu kelebihan, maknanya kita boleh memberi tugas-tugas yang sukar so individu yang mempunyai sikap cemerlang ini, emosi cemerlang yang sangat tinggi, dia boleh draft dia boleh memulakan satu-satu tugas yang orang kata mungkin orang lain tidak mampu untuk melakukan, tetapi this particular person insyaAllah dengan spirit emosi cemerlang itu mampu untuk menggerakkan tugas-tugas yang sukar dan kalau kita lihat emosi sumbangan mereka yang suka memberi sumbangan ada. Kalau kita perasan individu-individu yang rakan-rakan kita ini sebut sahaja bulan Ramadan dia dah nampak dah peluang untuk menyumbang Alhamdulillah kita melihat keberkatan Ramadan itu pahala yang berganda so di situ individu-individu yang suka menyumbang ini definitely dia akan melihat bulan Ramadan ini satu peluang untuk menyumbang tetapi perlu dilihat juga kelemahannya dia ada. Bila kita tinggi tu baguslah, tetapi kalau terlalu tinggi pun dia perlu dibalancekan lah perlu dibalancekan sebab bila terlalu tinggi akan ada yang mengambil kesempatan. Itu kita bimbang juga mungkin ada puak-puak yang nak scam ke apa, so ada ni, tapi bila nampak peluang itu mereka yang suka menyumbang ini definitely akan nak menyumbang tetapi kena hati-hati supaya sumbangan yang diberikan itu benar-benar satu sumbangan yang orang kata berbaloi lah Okey, kemudian kita lihat tanggungjawab so ini satu emosi yang perlu ada terutamanya kepada ketua jabatan lah ataupun mungkin kepada ibu ayah tanggungjawab kita sebagai orang yang mengetuai satu-satu jabatan, unit, bahagian dan sebagainya perlu ada satu tanggungjawab emosi tanggungjawab yang tinggi untuk menggerakkan organisasi ataupun institusi keluarga itu sendirilah dan kita lihat emosi kasih sayangnya perkembangan ni kalau kita lihat ada individu-individu yang memang suka kalau ada program-program berjemaah kalau sebut je berjemaah di surau inilah kumpulan-kumpulan yang akan pergi dulu. Kalau kata berjemaah jom kita pergi hiking inilah individu-individu yang akan bergerak dulu. Tetapi
kelemahannya kalau misalnya terlalu tinggi, mereka yang ada sifat ataupun emosi perkembangan terlalu tinggi, kalau misalnya tak dijemput nanti, Cik Fauzi lah, mungkin sebab suka ni, saya pun lihat ada Tuan Presiden, individu-individu yang memang suka berpersatuan. Ini individu-individu yang dengan emosi perkembangan yang tinggi lah. Tapi bila tak diajak, tertinggal namanya, so dia akan mudah berkecil hati lah. So that's why kita kena kenal pasti emosi 12 emosi kita supaya kita tidak, orang kata, tidak mudah kecil hati dan sebagainya lah. So kalau kita lihat emosi kawalan, emosi kawalan ni sangat baik. Sebenarnya mereka yang emosi kawalan yang tinggi ialah mereka yang sukakan kepada struktur organisasi. Dia akan buat struktur carta organisasi, membuat dokumentasi. So ini individu-individu yang kita boleh kenal pasti untuk membuat dari segi pelarasan dokumen, tadbir urus dan sebagainya. Okay. Tetapi dari segi sekiranya kawalan itu terlalu tinggi pula, kita bimbang sekiranya tidak dikawal, mereka ini akan bersifat micromanage. Maknanya akan cuba nak mengawal staf di bawah seliaan. So ini ialah antara 12 emosi yang perlu ada, yang perlu dikawal, yang perlu dibalancekan lah. Okay, so saya mungkin tak menyebut semuanya. Kita ada kepelbagaian, pengiktirafan definitely. Kita nakkan kalau orang pengiktirafan ini ialah mereka yang sukakan pujian. Cik Fauzi, saya percaya tak ada orang yang tak suka pengiktirafan ini. So insyaAllah kan. So dari situ kita boleh nampak mereka yang suka puji-puji, yang suka memuji, mereka inilah kumpulan-kumpulan yang emosi pengikhtirafannya tinggi. So di situ kita boleh lihatlah emosi individu. Dalam kita nak mengenali diri kita dan juga staf di bawah seliaan lah. Okay. Kemudian emosi-emosi ini Tuan Presiden dan juga tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 12 emosi ini di orang kata dipengaruhi oleh faktor dalaman dan juga faktor luaran. So kalau kita lihat dari segi faktor dalaman di sini kita boleh lihat, saya percaya actually saya recap sajalah sebenarnya saya percaya semua ini tuan-tuan dan puan tahulah berkenaan dengan kita sebenarnya setiap diri individu ini suka menyumbang, suka memberi manfaat. Definitely perkara itu ada. That's why kita hadir untuk bekerja. Itulah yang menyebabkan motivasi kerja kita sehari-hari untuk menyumbang di dalam organisasi. Selain itu juga kita mahukan dihargai ataupun diiktiraf. Diiktiraf sebahagian daripada pasukan, diiktiraf sebahagian daripada tim, dan setiap sumbangan tadi kita mahu dilihat, dihargai dan definitely ingin juga diyakini. Diyakini maksudnya kita ingin merasa trust itu ada daripada pihak pengurusan ataupun ketua jabatan ataupun ketua bahagian kita lah. So itu antara emosi yang ada yang di dalam individu ataupun setiap individu lah, Tuan Presiden. So kalau kita lihat pula apakah bentuk faktor-faktor luaran yang menyumbang kepada emosi-emosi ini. Okay, pertamanya kita boleh lihat di situ ialah penghargaan. So definitely saya percaya setiap orang inginkan kalau kita lihat di sebelah kanan tadi, inner side-nya di dalam diri itu memang ingin dihargai, diiktiraf. Dan definitely peranan organisasi itu sendiri, saya percaya kita memang ada penilaian prestasi lah, penilaian prestasi tahunan, kita ada majlis anugerah dan sebagainya. So di situlah peranan
penghargaan itu mengiktiraf individu-individu yang punya motivasi kerja yang tinggi lah. Okey. Dan kita lihat juga bentuk hukuman yang ada. Selain daripada penghargaan, dia ada juga datang dengan hukuman. So saya percaya tuan-tuan dan puan maklum tentang exit policy contohnya. So ini adalah salah satu bentuk hukuman yang ada kepada, even kita dah tetap Tuan Presiden, tetapi masih lagi ada di hujung sana satu bentuk hukuman exit policy sekiranya kita tidak mengekalkan motivasi kerja yang tinggi dan prestasi kerja yang konsisten. So ini juga bentuk luaran yang memberi motivasi individu supaya kekal memastikan bahawa tugasan itu dilaksanakan sebaiknya dan mengekalkan prestasi kerja tadilah. Okay? Dan juga kita lihat faktor persaingan yang ada. So saya percaya kita di USIM ini ialah, walaupun ini bersifat kita kata duniawi, tapi itulah hakikatnya. Dan kita dibentangkan dengan grade, grade 41-nya, 44-nya, kemudian 48 sehinggalah mungkin pensyarahnya kepada peringkat jusa dan sebagainya. So persaingan-persaingan ini, grade ini menimbulkan persaingan di kalangan rakan sekerja kerana kota tadilah, kota yang terhad, dan ini juga memberi sedikit sebanyak orang kata suntikan kepada setiap individu untuk menunjukkan motivasi kerja yang tinggi. Dan juga kita lihat persekitaran lah, definitely kalau kita lihat persekitaran kerja yang ada itu sangat penting untuk memastikan bahawa individu itu kekal kita kata positif lah, kekal positif dengan persekitaran yang selesa dengan rakan-rakan kerja. Dan alhamdulillah saya melihat kampus USIM Kampus Barakah ini sudah pun menyajikan persekitaran yang baik dan juga peluang-peluang latihan yang ada dan sebagainya. So ini juga adalah sebahagian daripada faktor-faktor yang menyumbang kepada motivasi kerja di kalangan staf itu sendirilah. Okey. Seterusnya kalau kita melihat kepada dari aspek motivasi kerja dari perspektif Islam itu sendiri, okey, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Okey, daripada surah At-Taubah ayat 105. Apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah kurnia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Okey. Jumaah ayat 10. Okey. Ini menunjukkan bahawa daripada perspektif Islam sangat mementingkan untuk kita mencari rezeki lah, dan inilah yang menyebabkan motivasi kita bahawa setiap pekerjaan yang kita lakukan itu dinilai, dan sebaik-baik, kita pun tahu sebaik-baik penilai itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala lah, dan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh hamba-hambanya dinilai dan dikurniakan sebaik-baik ganjaran. Okey. Dari perspektif Islam juga kita melihat beberapa hadis yang bersesuaian. Mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardu, iaitu seperti solat, puasa dan lain-lain. So dalam konteks ini tanggungjawab kita terutamanya sebagai ibu ayah lah, bagi mereka yang sudah berkahwin dan mempunyai anak, ini adalah satu tanggungjawab yang wajib. Bukan lagi kita kata sonok-sonok berumah tangga, tetapi tanggungjawab mencari rezeki itu adalah wajib. Sebagaimana hadis daripada At-Tabrani dan Al-Baihaqi. So ini adalah tanggungjawab yang kita lihat fardu lah, sudah menjadi fardu kepada kita untuk mencari rezeki dalam memastikan kelangsungan amanah yang telah diberikan lah.
Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan berterampil, iaitu profesional ataupun ahli. Dan barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. So kita lihat bagaimana Islam mengangkat susah payah kita di sini bekerja. So kerja itu sebagai satu ibadah dan dilihat sebagai satu jalan jihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang hari, maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan keperluan. Ini bahasa Indonesia Tuan Presiden, kebutuhanmu itu keperluan lah, ya. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. So maknanya kita dimintalah besok kita pun awal pagi mencari rezeki dan ini adalah bukan sia-sialah keberkatan itu ada dan insya-Allah akan beroleh keberuntungannya yang telah ditetapkanlah. Jadi kalau kita lihat di sini Tuan Presiden, saya suka nak letak gambar kalau kita lihat ni mungkin kita boleh kaitkan sikit ni kita nampaklah mungkin pasukan bertentera ini mungkinlah Tuan Presiden, saya percaya ni kita recap sajalah rasanya ramai yang tahu di bulan Ramadan ini terutamanya lah di bulan Ramadan ini kita tahu ada 2 perang besar yang berlaku pada zaman Rasulullah. Mungkin Tuan Presiden boleh bantu saya perang yang berlaku semasa di dalam bulan Ramadan. Walaupun orang berpuasa, kaum muslimin itu berpuasa dengan jumlah yang kecil tetapi telah memenangi dengan spirit Ramadan itu sendiri kaum muslimin telah menang. So mungkinlah Tuan Presiden antara perang yang berlaku semasa Ramadan, mungkin Tuan Presiden boleh bantu saya. Perang Badar. Alhamdulillah. Okey. Memang lulus SPM pengajian Islam. So okey, definitely memang kita lihat bagaimana Rasulullah dan juga kaum muslimin itu berjihad di jalan Allah dan bersedia berperang dengan jumlah yang kecil. Ketika itu hanya 313 tetapi telah dapat mengalahkan 1000 pasukan tentera Quraisy. So itu satu spirit yang ada yang sewajarnya kita perlu ada lah. Perlu ada. Bukanlah alasan berpuasa itu menjadikan kita bermalas-malasan, menjadikan alasan itu lapar dan dahaga itu menjadikan alasan untuk kita tidak proaktif dan produktif lah. So kalau kita lihat telah terbukti sejarah membuktikan bahawa berpuasa itu bukanlah alasan untuk berjaya di medan perang. Dan kalau kita lihat dari perspektif Islam itu sendiri, kerja merupakan satu bentuk ibadah dan juga amanah dan juga merupakan jihad sosioekonomi. So kalau bukan kita, siapa lagi untuk mempertahankan sosioekonomi Islam itu sendiri, dan ini merupakan jihad dengan kita kata dilakukan kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala lah, definitely. So itu satu bentuk ibadah dan amanah yang perlu dilaksanakan, dan juga kalau kita lihat spiritnya bekerja dengan ihsan, dengan penuh kualiti dan juga penuh profesional dengan itqan. So ini yang dianjur dan digalakkan oleh Islam, serta memperbaiki niat dan juga ikhlas dalam melakukan ibadah ataupun pekerjaan itu sendirilah. So saya melihat dari perspektif niat itu sendiri, setiap hari even kita berpuasa, Tuan Presiden, even kita solat, setiap kali waktu solat itu kita akan mulakan dengan niat. So niat itu bukanlah kita lafazkan pada kali pertama
sejak kita lahir, contohnya ataupun kita kali pertama kita menjejakkan kaki di bumi usin ini, nawaitu sahaja aku bekerja kerana Allah Ta'ala, sekali itu cukup untuk kita sustain sehingga 20-30 tahun perkhidmatan di sini. So definitely itu tidak memadai lah. So memperbaiki niat itu setiap hari dan setiap masa itu dalam nak membentuk keikhlasan dalam melakukan pekerjaan yang kita jalani setiap hari lah, insyaAllah. So sesiapa yang bekerja untuk anak isterinya melalui jalan yang halal, maka bagi mereka pahala seperti orang berjihad di jalan Allah, sebagaimana hadis riwayat Bukhari. Dan itu yang kita lihat sewajarnya begitulah bagi memotivasikan diri kita untuk terus tekan orang kata cergas, proaktif, produktif walaupun di dalam bulan Ramadan. Okey, kita lihat tips. Mungkin ada yang tanya bagaimana nak tekan kita kata bertenaga, sebab inilah tadi kita boleh lihat bagaimana kaum muslimin berperang semasa bulan Ramadan tadi. So apakah tips yang kita perlu ada untuk kekal di bulan Ramadan? Again, pertamanya niat. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa bentuk kamu dan harta kamu, tetapi Allah melihat kepada hati kamu dan amalan kamu. Riwayat Muslim. So again kita lihat niat itu sebenarnya niat itu akan drive, akan memacu motivasi individu tadilah. Dengan 12 emosi yang kita ada, dengan niat yang ikhlas, yang betul, dan definitely kerana Allah Ta'ala, insyaAllah dia akan didorong dan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, keduanya kita melihat bersahurlah, ini sangat digalakkan dan ada keberkatan. Bersahurlah kerana sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan daripada Al-Bukhari. So saya setiap daripada kita mengambil peluang ini bukan sahaja untuk bersahur, tetapi mengambil keberkatan yang ada dan waktu mustajabnya doa pada waktu bersahur itu. Cuma melihat pada waktu sahur dan juga berbuka itu kena adalah bersahur, walaupun kita bersahur tetapi berpada-pada. Definitely itu merujuk kepada pekerjaan yang kita lakukan lah. So saya tak boleh kata di sini kalau misalnya memang kita bekerja itu ialah kerja orang yang membuat bangunan, kan. So definitely kita memerlukan satu kapasiti makanan yang cukup banyak lah untuk memastikan pekerjaan itu dapat dilaksanakan. Tapi kalau kita duduk di office, Tuan Presiden dengan airconnya, saya ingat kalau kita makan 2 pinggan pagi tadi, definitely pukul 10, pukul 11 ni waktu yang kita tak berdaya dah lah. Mata kita pun rasa dah nak lelap dah. So bersahur itu pada kadarnya, sebagaimana pekerjaan yang nak kita lakukan lah, supaya tidak mengganggu motivasi kerja kita dan juga fokus kita di pejabat lah. Kemudian urus diri dengan baik. So ini perkara ketiga, bantulah kekuatan fizikalmu untuk berpuasa di siang hari dengan makan sahur dan untuk solat malam dengan qailullah. So definitely kita kena melihatlah bagaimana untuk mengurus diri. Saya percaya tuan-tuan dan perempuan tahu bagaimana cara terbaik untuk mengurus diri, bagaimana keluarga kita, bagaimana keadaan diri kita lebih arif. So ambillah peluang kita mengatur keadaan kita dengan keadaan kita berpuasa ini. So bangun di awal pagi, saya fikir itu aktiviti yang sama sebenarnya yang kita buat, cuma aturan waktu sahaja yang kita perlu aturkan sebaiknya, kan, dan bagaimana kita mengolahnya sebaiknya lah. So ini sangat penting bagi nak memastikan bahawa kita kekal fokus dan bersedia untuk hadir ke pejabat. Okay. Perkara keempat, kita melihat juga selangi masa lah. Kita sentiasa mengharapkan keberkatan waktu yang ada, dan lakukan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. So antara kebaikan seorang Muslim itu ialah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya, sebagaimana riwayat Tirmizi dan juga Ibnu Majah.
So banyak perkara bermanfaat yang boleh kita lakukan sepanjang selang masa yang kita ada. Kadang-kadang kita mungkin agak mengantuk. Mungkinlah waktu-waktu ni pukul 11, 11.30 ni waktu agak mengantuk, pukul 12. So boleh bangun daripada tempat duduk kita yang mungkin kita sekarang ni sibuk dengan online ni meeting online dan sebagainya. So buat sedikit aktiviti. Mungkin boleh bergerak dari satu meja ke meja untuk bertanya khabar dan juga berbincang perkara-perkara kecil berkaitan dengan urusan pejabat. Itu lebih baik daripada kita orang kata ialah tidur tak sedar diri kan. Dan juga bolehlah kita mengambil peluang untuk mungkin menghabiskan bacaan-bacaan Al-Quran sebagaimana kita dengar sesi yang lepas Syarul Quran. So kita mengambil peluang di bulan Ramadan ini untuk mengisi masa-masa yang ada bermanfaat untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Kemudian tips kelima ialah untuk menjaga kesihatan. Orang beriman yang kuat adalah lebih baik dan disukai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Yang ini sebagaimana hadis riwayat Muslim. So saya percaya rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada sesi hari ini, kita walaupun kita berpuasa sebenarnya ada saja aktiviti-aktiviti yang kita boleh lakukan untuk memastikan tahap kesihatan kita itu dalam keadaan baik. So kalau misalnya kita memang sejenis orang yang memang berjalan kaki ambil morning walk dan sebagainya, so perkara itu sebenarnya tidak menghalang, tidaklah membatalkan, cuma mungkin boleh dihadkan instead of kita mengambil masa mungkin 30 minit, tapi mungkin saja kita boleh buat dalam tempoh yang ringkas 10 minit, 5 minit, tetapi masih lagi rutin-rutin untuk menjaga kesihatan itu masih dikekalkan, dan juga melihat apakah bentuk-bentuk makanan yang kita ambil bagi mengelakkan berlakunya masalah-masalah kesihatan, obesiti dan sebagainya. So yang ini saya percaya tuan-tuan dan puan-puan lebih arif tentang ini, dan kita boleh follow lah mana-mana petua dan sebagainya untuk menjaga tahap kesihatan masing-masing. Dan yang keenamnya, kita melihat kepada ikhlas dalam beribadah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Sebagaimana surah Al-An'am ayat 162. Yang ini saya percaya setiap kali waktu solat bagi mereka yang membaca doa iftitah itu, memang inilah yang kita aku janji yang kita sebutkan bagi nak mewujudkan keikhlasan di dalam setiap ibadah yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita ini dan mati kita hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang akan terus memotivasikan kita untuk terus produktif dan bertenaga di dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Okey. Tuan Presiden, mungkin saya nak mengambil sedikit masa kita melihat sebenarnya 7 Habits of Highly Effective People. Saya ambil sedikit cedok daripada Stephen Covey. So kita mungkin boleh melihat di sini ada 21 lesson yang kita boleh lihat lah. Okay. Boleh dengar musiknya Tuan Presiden? Belum lagi, tak ada lagi. Tak dengar bunyi? Ada sound tak? Tak ada. Dengar. Nampak gambar je. Gambar boleh dengar ke? Okey, boleh. Ada dengar Okey, dia dengar. Saya ulang semula lah. Dalam 4 minit
Okey, tadi sedikit kata-kata motivasi lah. Kita boleh dengar, kita boleh lihat hasil daripada Seven Habits of Highly Effective People pada Stephen Covey. So ya, kalau kita lihat tadi maknanya kita memerlukan masa dan habit ini bukan mudah untuk dibentuk, tetapi perlulah kita kata dibuat secara berulangan dan akan insya-Allah akan membuahkan hasil lah. Definitely setiap individu itu melihat masalah itu berbeza lah, perspektif sebagaimana the belief system yang kita ada lah. Tetapi pokok pangkalnya bagaimana untuk kita mencapai seven habits tadi, put things first. Maknanya kita letakkan benda yang utama sebagai yang pertama, dan kita sentiasa positif dalam nak meningkatkan ataupun nak menjadi individu yang lebih efektif. Okey, seterusnya kita melihat saya nak bawa sedikit bagaimana kita nak menguruskan stres itu sendirilah. So kerap kali kalau kita di pejabat ini Tuan Presiden, selalu kita dengar burnout-nya, stres di tempat kerja, dan mungkin stres juga dalam keluarga itu sendiri. So stres ini mungkin wujud atas ekspektasi individu itu sendiri, ataupun boleh juga disumbang daripada persekitaran yang ada, dan bagaimana individu itu again melihat masalah untuk diurus dan bagaimana menangani, dan kita tidak mahu stres ataupun tekanan ataupun burnout tadi berada lama, dan kadang-kadang kita juga mungkin tidak perasan bahawa kita berada dalam kedudukan stres. Itu pun satu isu lain lah, tetapi dalam hal ini bagaimana untuk kita mengurus stres yang ada, supaya kita dapat orang kata keluar daripada permasalahan tadi. Pertamanya memperbaharui niat. So kalau kita lihat tadi daripada awal, kita lihat dalam Islam itu sendiri sangat menekankan niat, dan siapa kita, apa jua yang kita lakukan adalah berdasarkan niat yang ikhlas lah, niat yang betul yang kita tetapkan. So seawal-awal pagi kita bangun dan kita niatkan. Saya pernah mendengar, mungkin boleh kongsi sedikit, saya tak ingatlah sama ada Warren Buffett ke ataupun saya tak ingatlah, tapi even mereka ni bukan Islam lah, tetapi seawal pagi setiap hari individu ini orang yang hebat ini dia akan ada datang dengan niat. Seawal pagi akan datang, apakah yang nak dilakukan, apakah hari ini yang dia boleh manfaatkan untuk diri dia dan juga untuk ummah. Sehingga begitulah, bukan kita bercerita untuk niat ini untuk orang Islam saja, tetapi mereka definitely tidak menterjemahkan itu sebagai niat, tetapi matlamat itulah, maknanya sudah ada KPI yang telah ditetapkan untuk supaya dia boleh berbakti, memberi sumbang bakti kepada orang sekeliling. So di peringkat kita sebagai orang Islam, insya-Allah sentiasa memperbarui niat itu, ikhlas melakukan ibadah atau pekerjaan kerana Allah dan meletakkan redha Allah itu sebagai nombor satu. Keduanya ialah kita pun ada solat, doa, zikir dan selawat dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di sini, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Daripada surah Al-Baqarah ayat 153. So dengan rutin solat, doa, zikir ini akan sedikit sebanyak menyumbang kepada ketenangan dan
Mungkin saya boleh kongsikan juga di sini pengalaman saya lah. Mungkin sebelum ini mungkin kurang lah selawatnya. So kita kata ialah bila orang sebut Allahumma salli ala Muhammad, kita pun Allahumma salli ala Muhammad lah. Tetapi kurang sedikit nak berselawat itulah. Tetapi bila berlaku masalah kita sendiri berhadapan dan dengan emosi yang tidak menentu sehingga satu tahap saya sebenarnya agak buntu dah tak nampak dah, ya Allah, tak nampak. Yelah kita pun tak tahu dekat mana, cuma memang kita mengharapkan Allah sebagai jalan keluar lah, ya. Dan saya melihat selawat itu sangat besar implikasinya kepada saya sendirilah, ya. Just to share, Tuan Presiden. Dan yelah, kita pun memang dianjurkan selawat sekurang-kurangnya 10 kali di waktu pagi, subuh itu, dan juga asar pada waktu petang. Dan selawat ini bukan jalan keluar sebenarnya, selain daripada memperbanyakkan istighfar lah. So itu juga benda-benda baru Tuan Presiden yang saya belajar dan saya mula mengamalkan, ya. Dan saya melihat kesannya sendirilah, ya. So tidak dinafikan dan kita lah orang Islam dan sewajarnya kita mengambil itu satu peluang, satu jalan dalam nak mendekatkan dan nak mencapai ketenangan itu sendirilah, insya-Allah. Dan perkara ketiga, tips ketiga ialah tawakal dan redha. Kita hanya manusia merancang dan Allah jugalah menentukan. Dan redha dengan ujian. Kalau kita sebut tentang redha ini sebenarnya memang mudah nak disebut tetapi bila datangnya ujian itu, saya percaya bagi mereka yang telah melalui siri ujian, betullah Allah kata iman seseorang itu tidak teruji sehinggalah ujian itu datang. Dan nak sebut redha itu sebenarnya memang mudah tetapi sangat dalam maksudnya. Dan saya sendiri telah melalui dan tahu bagaimana perasaan redha itu, ya. So saya percaya bagi mereka yang telah melalui ujian-ujian besar yang Allah berikan, dan kita melihat sudut pandang ujian itu sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa menilai hikmah yang berlaku di sebalik ujian itu. So redha itu sangat penting untuk kita dapat apakah hikmah di sebalik daripada ujian. Tentunya ujian itu datang dari Allah dan pastinya jalan keluar ubatnya itu sendiri juga ada pada yang roh. So kita sebagai hambanya mohon supaya mendapat petunjuk lah, ya. Okay. Seterusnya mengamalkan pengurusan diri yang baik, memberi keutamaan, put first thing first lah, memberi keutamaan dalam kehidupan dan tugas, dan definitely apa yang paling penting dalam hidup kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang sewajarnya kita letakkan keutamaan, mengutamakan yang utama. Dan apabila kita mengutamakan Allah, definitely Allah akan melihat kita dan mengutamakan kita dalam banyak hal, dan mempermudahkan segala urusan, ya. Belajar untuk segera menyelesaikan tugasan yang diberikan. Kita faham ada kepayahan untuk melakukan tugasan, but Allah itu tidak menilai hasilnya, tetapi sentiasa menilai usaha-usaha yang kita lakukan. Dan perkara kelima, kenali situasi, kena pasti masalah sebenar. Kita kena identify apakah root cause-nya dan solusi dan yang ada. Sekiranya itu melibatkan kompetensi, sekiranya itu melibatkan masalah rumah tangga bersama pasangan dan sebagainya. So perlu kenal pasti masalah dan identify solusi yang ada, bincangkan dan lakukanlah penyelesaian. Okay. Seterusnya nombor 6, lakukan aktiviti luar. Kenal pasti aktiviti yang boleh menenangkan dirilah. Saya fikir banyak sangat aktiviti yang ada di luar sana sebagai bentuk terapi jiwa. Kita lihat banyak orang menanam bunga lah, menanam pokok lah, menanam pokok cili lah, Tuan Presiden. So
Itu juga sebahagian langkah terapi yang untuk kita nak menghilangkan stres inilah, untuk kita melupakan segala apa sahaja bentuk beban masalah yang kita hadapi, dan inilah jalan-jalan keluar untuk dia dia akan heal, dia akan hilang secara kita tidak sedar sebenarnya. Tetapi definitely beri masa. Nombor 7 ini saya sangat melihat nombor 7 ini beri masa kepada diri sendiri. Saya juga memberi masa kepada diri saya, belajar memaafkan diri sendiri. So dalam banyak hal, dalam banyak situasi, kitalah sewajarnya menghargai diri kita, kitalah sewajarnya lebih tahu diri kita, dan kitalah sewajarnya yang dulu memaafkan diri kita tentang kesilapan-kesilapan yang kita lalui. So bersabar, sebagaimana tadi kita boleh lihat lesson learn. So untuk kita lihat pokok tadi nak membesar, it takes time, dan perlu dibajai, dan begitu juga kita untuk menjadi orang kata keluar daripada permasalahan ataupun untuk transform, untuk jadi yang lebih baik. Definitely kita perlu memberi masa dan sentiasa bersabarlah dengan diri sendiri, insyaAllah. Sebagai penutup, Tuan Presiden, bak kata Hamka, hidup kita hanya sekali. So justru biarlah berertilah. Kalau kita lihat Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintah dan menjawab jawatan sebagai khalifah hanya dalam tempoh 2 tahun saja, tetapi beliau berjaya menghasilkan kejayaan yang amat luar biasa. Dia memanfaatkan masa yang ada dan yang dimilikinya tanpa lalai. Okay, ini kata Hamka, bukan kata-kata saya, tapi saya melihat kita boleh jadikan contohlah, role model untuk kita meningkatkan motivasi diri lah. Okay. Daripada kitab Qimatu Al-Zaman Indah Al-Ulama antara lain menyebut, aku melihat ramai orang yang telah membazikan masa dalam bentuk yang amat ajaib. Jika malam panjang, mereka bercakap yang tidak memberi manfaat atau membaca kitab yang lahir. Jika siang hari pula panjang, mereka penuhi dengan tidur. Ibnul Jauzi hidup di kota Baghdad dan membandingkan mereka yang banyak bercakap di atas perahu sedangkan mereka tiada apa-apa. Aku lihat amat sedikit mereka yang faham tentang kewujudan mereka. Justru mereka sediakan sebanyak-banyak bekalan untuk musafir. Maka bertakwalah kepada Allah dengan kurniaan usia kepadamu dan bersegeralah sebelum luputnya, serta berlumbalah dengan masa yang ada. So dengan ini Tuan Presiden, saya menutup sesi. Mohon maaf dan saya bukalah untuk sebarang mungkin persoalan dan saya serah kembalilah kepada Tuan Presiden. Terima kasih. Sama-sama, Alhamdulillah. Terima kasih Puan Dija di atas perkongsian yang amat baik, perkongsian yang dapat kita sama-sama dengar. Jadi saya pun macam Puan Dija cakap tadi, saya buka kepada persoalan. Masa memang dah pukul 12, tapi kita buka lah kalau ada sesiapa yang ingin bertanya, berkongsi pendapat dengan Puan Dija, boleh? Kita buka. Dia orang faham betul ni kot Puan Dija. Diam tak ada tuju betul deh. Saya pun sebenarnya sedikit-sedikit lah yang dikongsikan dan bukanlah saya yang arif. Saya percaya ramai lagi di luar sana yang lebih arif tentang motivasi kerja seperti puan kaunselor kita sendirilah Puan Rin dan kaunselor-kaunselor yang ada. Cumanya mungkin sedikit sebanyaklah hari ini saya berkongsilah mungkin sedikit pengalaman lah sepanjang mungkin menguruskan DSDAC inilah definitely kita memang berurusan dengan manusia yang mempunyai emosi, bukanlah kita berurusan dengan robot-robot So kalau kita berurusan dengan robot tu lebih mudah So kalau pasukan aplikasi kita yang membuat programming pengatur caraan, rasa nak marah tu memang dia marahlah dekat komputer notebook tu tapi bila kita berurusan dengan manusia ini melibatkan emosi dan kadang-kadang latar belakang yang berbeza
So iaitu juga adalah faktor-faktor yang perlu dilihat dalam kita nak berkomunikasi dan nak memastikan bahawa persekitaran kerja yang ada di jabatan itu adalah baik dan terkawal lah, ya. Saya pun minta maaf mana-mana yang mungkin ada kesilapan dan juga kekurangan lah, Presiden dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Fauzi, mic nak buka. Okey, minta maaf. Okey. Terima kasih Pak Dija. Saya ulang balik. Jadi jika tiada apa-apa persoalan dan juga perkongsian daripada sahabat-sahabat yang lain, kita sama-sama ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ada satu soalan. Ada. Ada satu soalan. Baru muncul ni. Soalannya, apa pandangan dan pendapat tentang common sense berkenaan situasi kehidupan sekarang? Masya Allah. Dia, Tuan Presiden, tajuk ni pun sebenarnya dah berat dah untuk saya. Cuma macam saya sebut tadi lah, tajuknya berat, tetapi sangat dekat lah dengan saya sebab dia sebab mungkin sebelum ini kami orang teknikal ni banyak bergerumang dengan pengurusan projek lah, projek teknikal lah, menguruskan projek, ikut deadline dan sebagainya. Tapi bila berada di posisi ini, banyak belajar lah. Saya juga banyak belajar bagaimana nak menguruskan jiwa-jiwa inilah. Termasuk juga emosi dan jiwa saya sendirilah. So mungkin nak memberi pandangan, saya mungkin bukanlah orang yang sesuai lah. Dr. Zulfadli saya tetapi melihat kepada situasi kehidupan sekarang mungkin merujuk kepada dalam keadaan pandemik yang beginilah. So saya fikir sebagaimana yang tips saya letak tadilah, tips stres tadilah, mungkin kita dalam keadaan bergelumang dengan pandemik, kalau itu maksudnya Dr. Zulfadli ataupun Tuan Zulfadli, sebab saya melihat mungkin kita berhadapan masalah individu tak sama, Tuan Presiden dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin permasalahan dalam orang kata pasangan diberhentikan kerja dan berhadapan dengan masalah kewangan dan sebagainya. So definitely iaitu perlu dikenal pasti, apakah punca masalah dan bagaimana kita nak mengatasi masalah itu dengan melihat kepada merujuk kepada pakar-pakar yang ada lah, So saya, apapun yang kita, permasalahan yang kita ada, baliknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah, dan Dia yang mendatangkan masalah. Dan sorry, saya bukannya nak ni lah, sorry, bukan masalah lah. Kita kata Allah yang datang ke ujian itulah. Saya mungkin recap dan sebaiknya memang Allah lah yang seharusnya membimbing. That's why di peringkat saya sendiri, saya sentiasa memohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala membimbing, dalam apa jua keadaan, even posisi sebagai pengarah ini pun sudah satu posisi yang mencabar, sebab saya percaya tanpa bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala kita tak akan pergi jauh. Dan definitely apa yang kita harapkan ialah redha, dan jawapannya ada pada Dia, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengawal keseluruhan keadaan ini, So kita tak tahu, dan kita sentiasa mengharapkan bahawa akan datang dari Allah SWT bantuan-bantuan, Mungkin juga kita akan dipertemukan dengan individu-individu ataupun diberikan jalan-jalan penyelesaian lah. So always ask for Allah, dan sekiranya kita ada
dosa-dosa yang tak terampun sebelum ini, perbanyakkan istighfar, ya. Sebab pokok pangkalnya Tuan Presiden ialah dia adalah hubungan kita dengan Maha Pencipta. Ya, so saya melihat apa pun permasalahan yang kita hadapi, untuk saya sendirilah, Tuan Presiden, saya selalu membuat pengauditan pada diri lah, self check in, self auditing lah, self auditing. Kita selalu check adakah mana-mana yang mungkin rosak, ibadah kita yang rosak, yang mungkin ada yang benda niat yang tak betul, so always perbaiki niat itu dan selalu merujuk kepada Allah SWT lah. Itu sedikit pandangan. Okay, so ada satu lagi soalan Puan Ijah, mungkin ni soalan terakhir aku ya, daripada Muhammad Syukri. Yang tadi tu terima kasih ya Cik Zul. Soalan ni bagaimana... Terima kasih Cik Zul. Soalan kedua ni, bagaimana menangani permasalahan dalam organisasi yang disebabkan emosi? Adakah perlu buat atau adakah perlu bersikap buat tak kisah? Bagaimana menangani permasalahan dalam organisasi disebabkan emosi? Okey, tadi memang kita di awal lagi kita bercakap tentang emosi, ya. So saya mungkin tak clear jugalah buat tak kisah tu apa yang dia maksudkan buat tak kisah. Mungkin kalau misalnya saya beranggapan lah, saya beranggapan mungkinlah kalau misalnya tadi macam contoh Cik Fauzi tadi berhadapan dengan staf pagi tadi, mungkin ada masalah dengan suami, ataupun ada masalah dengan isteri, datang ke pejabat dengan muka yang kata murung, dengan muncung yang panjang, contohlah, ya. So yelah, mungkin kita pun buat tak tahulah, sebab mungkin itulah maksudnya yang buat tak kisah, sebab kita dengan harapan tak nak masuk campur urusan mungkin rumah tangga orang lah, tetapi again, sebab sekiranya masalah emosi itu berpanjangan, dan sekiranya kita bila selaku ketua unit, selaku mungkin supervisor, penyelia dan sebagainya, pada pandangan saya wajar untuk kita mengambil kisah, sebab tidak wajar untuk kita membiarkan seseorang itu dalam keadaan emosi yang tidak menentu, tidak stabil, ya. Jika saya boleh kongsikanlah di aspek ini sendiri, sebab kita berhadapan dengan manusia, again macam saya sebut tadi, kita bukan berurusan dengan robot. Kalau kita berurusan cukup dengan notebook yang ada di depan kita, definitely kita tidak ada masalah, itulah. Kalau hang, kita hantar, panggil sajalah technician untuk baiki, ya. Kalau rasa nak marah, marahlah. Tapi kita berhadapan dengan individu yang ada emosi, ada jiwanya. Dan definitely tadi kalau kita boleh lihat, emosi itu dipengaruhi oleh banyak faktor, faktor dalamannya, sistem belief sistemnya sendiri, ya, dan juga faktor luaran yang ada. So pada pandangan saya, sekiranya kita ialah orang yang terdekat, ya, mungkin seorang sahabat, ya, eloklah kita bertanyakan khabar, cuma mungkin kaedahnya, metodnya dengan suasananya yang lebih baiklah, ya. Sebab saya melihat kita bekerja di pejabat ini dalam tempoh yang agak lama, 8 jam kita bersama, dan sebenarnya kita lebih dekat, sebagai ahli keluarga, bersama rakan-rakan di pejabat berbanding dengan pasangan kita sendiri, ya. So itu saya melihat untuk tidak menafikanlah hubungan kemesraan, persekitaran yang ada itu wajar untuk ditanya dengan sebaiknya. Tetapi sekiranya individu tidak mahu berkongsi, itu adalah hak individu itu sendirilah, Tuan Presiden dan mungkin Dr. Syukri ataupun Cik Syukri, ya.
Saya mungkin tidak ada jawapan yang konkret di situ ya, Tuan Presiden, balik kepada apakah bentuk emosi yang dihadapi. Cuma again, sebelum untuk kita tanya, kita juga perlu mengetahui status ataupun state keadaan emosi kita sendirilah. Sebab bimbang bila kita tanya, kita pula yang duduk menangis bersama. Ataupun kita pun duduk sama-sama marah sekali nanti. So, eloklah untuk kita sendiri bersedia sebelum kita mengambil hal yang di sebelah sana. Okey, itu mungkin jawapan saya. Minta maaf kalau tak tepat. Okey, saya serah kepada Tuan Moderator. Okey, terima kasih Puan Ijah. Saya harap sedikit sebanyak dapat membantulah kepada dua persoalan daripada Tuan Zulfadli dengan Syukri tadi, dengan Tuan Encik Syukri. So seterusnya untuk makluman, link kehadiran kita dah sediakan di ruangan chat. Jadi saya rasa sampai di sini saja. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat meluangkan masa untuk berkongsi, untuk kita menambahkan ilmu kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Terima kasih kepada Puan Ijah kerana dapat berkongsi pengalaman dan menyampaikan perkongsian daripada tajuk yang telah kita berikan, itu motivasi kerja berganda di bulan Ramadan, benarkah? Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan bagi siri ketiga program bersama daripada Akrab Yusim dengan seksyen psikologi dan kaunseling di bahagian pembangunan sumber manusia. Jadi kita sudahi program kita dengan tasbih kifarah dan surah wal-as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Ijah. Terima kasih Cik Fazli, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.